Begini ya Anwar, untuk barisan kabinet, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk mengecilkan saiz kabinet. Saiz kabinet ini pada sesi yang lalu wujud sebanyak 31 kementerian ataupun menteri penuh yang menjawab, boleh dikatakan antara yang terbesar dibuat oleh Perikatan Nasional dan juga BN di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ketika itu. Dan saya telah membuat kenyataan media semalam menyatakan bahawa jumlah yang munasabah ialah sebanyak 25 kementerian, ataupun mungkin lebih kurang itu lebih baik daripada jumlah kabinet sebanyak 31. Malahan lantikan timbalan menteri juga di bawah Perikatan Nasional adalah jumlah yang tertinggi, menjadikan kesemua sekali sebanyak 72 menteri dan timbalan menteri. Jadi itu adalah satu jumlah yang besar dan memakan emolumen dan juga perbelanjaan negara yang disalurkan kepada gaji mereka itu adalah tinggi. Dengan janji oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecilkan saiz dan juga penurunan gaji menteri, bagi saya itu disambut baik untuk menghayati semangat rakyat sekarang ini sedang mengikat perut menghadapi kos sara hidup yang berlaku, dan menghadapi juga unjuran ekonomi dan kehendak rakyat terbanyak melihat bahawa ekonomi ini perlu dipulihkan. Keyakinan negara asing ataupun negara luar kepada Malaysia ini pada peringkat awal bagi saya diterima baik, kerana wakil-wakil daripada negara-negara ini telah mengucapkan tahniah yang berbeza langsung daripada Perikatan Nasional ataupun BN yang mengambil kerajaan dahulu. Sekarang ini saya mulai menganggap pengiktirafan antarabangsa itu telah disalurkan secara rasmi kepada kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala dalam konteks tadi atau pemulihan ekonomi, mengatasi kos sara hidup, ini memerlukan menteri yang kompeten untuk berdepan dengan situasi ini, iaitu menteri yang mempunyai kejelasan hala tuju negara, yang mahir dalam aspek politik ekonomi. Misal contoh, perlu diberikan tempat dalam kerajaan sekarang ni. Bagi saya, wishlist saya ialah Datuk Johari Ghani, antara person yang ataupun individu yang saya anggap, walaupun mungkin perkara ini dinilai sebagai ini kerajaan Pakatan Harapan mungkin tak untung meletakkan UMNO di posisi penting, tetapi saya melihat credibility ataupun kemampuan beliau yang memahami aspek ekonomi secara mikro dan makro ini mampu untuk membantu kerajaan keluar daripada situasi ini. Manakala Rafili Ramli saya rasa perlu digandingkan ataupun diletakkan dalam posisi utama untuk memacu dalam aspek ekonomi juga. Jadi bagi saya, concern utama saya ialah ekonomi lah. Kalau kita boleh meletakkan individu yang tepat membantu Perdana Menteri membuat polisi yang tepat, terutamanya bagi kelompok M40, B40 yang terkesan sekarang ini, BLR bagaimana sekarang ini dihadapi oleh rakyat sekarang ni, Anwar, yang memang terkesan dengan kenaikan BLR ini memberikan kesan kepada pertambahan kos rakyat untuk menampung dalam aspek loan rumah dan juga loan kenderaan. Jadi bagi saya, kalau itu boleh diusahakan dalam masa terdekat oleh kerajaan, ini amat-amat dihargai, disyukuri oleh rakyat. Jadi tumpuan saya untuk peringkat ini, Anwar, ialah kerajaan perlu membentuk kementerian, menteri yang kompeten, yang benar-benar berintegriti, betul-betul berwibawa. Kita tak mahu lagi menteri yang memang sukar untuk kita mendapatkan pendapat dia. Media pun susah untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh kementerian berkenaan. Jadi bagi saya, sudah tentunya sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menilai secara terperinci untuk membariskan kepimpinan yang betul-betul dapat menghadapi ekonomi dalam tempoh 5 tahun akan datang.